beliau pernah hadir di sini. Jadi saya petik dalam buku beliau, tanda seseorang itu bahagia apabila dia melihat orang lain bahagia. Jadi saya jemput yang berbahagia Ustaz Ilyas untuk menyampaikan Tazkirah Ramadan di Surau Haji Abdul Fakih pada malam ini. Dijemput Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya muliakan, yang saya hormati, pengurusi majlis Haji Ali atau Pak Ali, yang begitu sinonim dengan surau Haji Abdul Fakih ini. Bila saya mendapat jemputan daripada beliau, berani tolak, ya. Jadi saya upaya saya cuba cari jalan lah sampai boleh lah, ya, Pak Ali, ya, insyaAllah. Alhamdulillah telah sampai kita pada malam ini di Surau Haji Abdul Fakih, Sungai Pinang, Bandar Kelang Kabare. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesihatan yang berpanjangan, dan insyaAllah Allah berikan kekuatan untuk kita menamatkan Ramadan pada tahun ini dengan jayanya. Dalam arti kata, banyak amalan dapat kita lipat gandakan pada tahun ini, mudah-mudahan insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran antara ayat yang sering kita selalu dengar, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr, ya, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Sesungguhnya manusia itu senantiasa dalam keadaan yang rugi, kecuali orang-orang, ya, orang-orang yang empat Jawa kan banyak banyak yang empat apa? Yang pertama beriman. Orang yang beriman itu keluar daripada senarai orang rugi. Yang kedua, orang yang beramal soleh. Dan yang ketiga, orang yang berpesan-pesan pada kebenaran. Dan yang keempat, berpesan-pesan dengan kesabaran. Sadaqallahul azim, surah Al-Asr. Sebab itu kalau kita tengok ayat surah Al-Asr ini, dia sangat berkait dengan masa. Kalau kita tengok, Allah berfirman, wal asr, demi masa. Kalau kita pergi ke negara Arab, biasanya yang paling orang Arab suka minuman itu dia suka jus. Jus itu kalau tengok al-asr tu masa. Juga kalau Arab ni dipanggil asir. Asir itu jus. Asir, asr, ya. Asr, al-asr itu masa lah. Tapi kalau asir itu jus. Apa kaitan masa dengan jus? Baik, kalau kita nak buat jus, biasanya yang kita nak adalah airnya. Hampas kita tak mau. Atau orang muda kata hampeh. Hampeh, betul. Hampas kita tak nak, betul kan? Baik. Jadi dalam tempoh 24 jam, berapa banyak jus kita dah buat dan berapa banyak hampas yang kita buat. Apa bentuk-bentuk jus dalam satu hari kita buat?
baca Quran dalam bentuk tadarus mungkin, bersedekah, solat sunat, iktikaf, kan, bersedekah, apa sajalah amal solat itu juz dah tu, yang kualiti, yang bagus-bagus tu. Apa hampas dalam satu hari kita buat? Berapa banyak hampas kita buat satu hari dalam bentuk apa? Apa dia? Facebook, face to face. Apa lagi? Wallahualam lah. Facebook pun kalau tujuan yang dakwah ni tak ada masalah, kan? Rancangan cerita yang mengarut, suamiku sotong, abang iparku beruang, adikku kedai ke apa, kan? Drama-drama mengarut yang tak bermanfaat, tak faedah tu, itu hampas lah tu. Untuk gosip orang semua ni, kan? Macam-macam. Cuma dalam bab ni ada orang kata wanita dia ada banyak kelebihan. Orang perempuan Allah Ta'ala mungkin bagi kelebihan banyak pada dia. Dalam tempoh satu masa, antara lelaki dengan perempuan, perempuan lebih berjaya dari sudut menggunakan banyak masa. Itu macam-macam dia boleh buat dalam satu masa. Betul tak tuan-tuan, ya? Kita ini hidup dikelilingi wanita, kan? Kita boleh nampak orang perempuan dia punya hidup dia. Dalam satu masa, macam-macam dia boleh buat. Itu orang perempuan. Dalam satu masa, dia boleh goreng ikan. Tengah dia goreng ikan, dia boleh gosok baju anak sekolah. Masa yang sama, dia boleh kejut suami dia bangun sahur, kembali tengok ikan balik. Lepas tu pergi buka TV sekejap, nak tengok dah azan ke belum. Bangun pun pukul 5. Lepas tu tengok balik apa ni, sereka tadi dah siap belum. Dia boleh tengok balik. Itu orang perempuan. Kalau di pejabat lagi canggih. Depan dia boleh type komputer, orang telefon dia boleh jawab, kawan belakang gosip dia boleh sambung. Mana ada, tengok dia boleh sambung. Ini dia jawab, sini pun dia boleh type. Itu orang perempuan. Dan orang perempuan kelang ke mana, lebih kurang sajalah. Cuba orang lelaki. Orang lelaki kalau bab satu masa, satu kerja saja dia boleh buat. Kalau disuruhnya suami tu goreng ikan, depan ikan sajalah dia akan tunggu. Balik-balik ikan. Jangan pergi tempat lain. Jangan, ya, isteri sekalian suruh suami goreng ikan, dalam masa yang sama tukar pampers anak. Hangus anak tu nanti. Bukan hangus ikan. Tak tahu ke mana, kelang kabut, menggelabah habis. Itu kelebihan orang perempuan lah. Cuma dalam tempoh satu hari, Allah Ta'ala sebut, Allah bagi pada kita ni masa, tapi tetap akan ada orang yang rugi. Itu sebablah Imam Al-Ghazali rahimahullah, Imam Ghazali pernah bertanya kepada anak-anak muridnya. Imam Ghazali bertanya kepada anak-anak muridnya beberapa soalan. Antara soalan yang ditanya kepada anak murid dia, antaranya ialah, apakah perkara yang paling ringan? Paling ringan sekali apa dia? Anak-anak murid dia ada yang jawab kapas, ada yang jawab pasir, debu. Yang paling ringan sekali adalah meninggalkan solat. Pasal kalau benda lain, kita boleh banyak alasan. Betul tak? Solat saja satu benda yang kita tak boleh bagi alasan dan senang kita tinggal. Kalau benda lain kita boleh bagi alasan. Haji tak pergi Mekah lagi, tuan, pakcik tak pergi Mekah lagi ke? Nama belum naik. Okey. Alasan tu memang kuat. Tengok balik senarai nama dia tahun 2087. Itu pun time tu umur dia 120. Entah ada ke tidak, saya tak tahulah. Ada alasan tak? Ada. Makcik tak semayang lagi? Makcik datang bulan. Makcik pun 60 dah. Bulan apa? Bulan mengapa kan? Pakcik belum semayang, kejap sikit lagi nak habis drama ni. Nampak tak? Yang paling ringan adalah meninggalkan solat. Kita macam-macam tuan-tuan boleh bagi alasan yang lain, tapi solat kita tak boleh bagi alasan. Begitu mudah sekali kita tinggalkan. Tamalah kalau kita di bulan-bulan lain pun. Ramadan menampakkan kepada kita ramai sekali jemaah. Alhamdulillah, bagus. Saya menyeru, saya berharap tolonglah kekalkan atau tambahkan lagi jemaah kita ini tuan-tuan ke bulan-bulan yang lain. Semangat kita ini jangan hanya Ramadan sahaja. Ya, terkejut malaikat ramai sangat. Selalu dicatat bawa buku kecil biasa. Ni ramai sangat ni. Ini tak cukup buku ni kan. Umpamanya macam tu lah, ramai sangat. Kadang-kadang kalau masjid tu ya Allah penuh, parking imam pun dia masuk habis. Bergaduh dengan imam, ini parking saya. Mam, jangan berkira lah, ni Ramadan. Bergaduh dengan imam, bergabut punya tak ada parking. Kalau surau pun ada yang penuh, kadang dalam kolam pun ada orang. Tak ada ruang tuan-tuan.
Kadang ada setengah surau tu, ramai sangat jemaah sampai ke padang penuh, sampai jauh sampai keluar, salah kiblat tu. Tak tahulah mana kiblat tu, jauh sangat dah. Punyalah penuh tuan-tuan. Sebab itu paling mudah, paling ringan adalah meninggalkan solat. Jangan Ramadan saja kita betul-betul jaga. Apa lagi soalan dia? Dia tanya pada anak murid dia, apakah yang paling tajam? Yang paling tajam apa dia? Paling tajam, anak murid dia jawab, ada yang kata pedang, ada yang kata pisau. Jawapan dia yang paling tajam adalah lidah. Lidah paling tajam. Kenapa? Sebab pisau tajamnya bahaya untuk orang yang dekat-dekat saja. Lidah dia punya tajam, orang paling jauh pun sampai. Dalam satu masa semua orang akan terasa ketajaman lidah. Betul tak? Kalau pisau, satu orang yang kena, dia saja rasa, orang lain tak rasa. Tapi lidah yang tajam, serentak semua terasa. Macam saya dulu masuk satu kursus, tiba-tiba makcik kantin tu cakap, mangkuk-mangkuk semua lepas makan basuh ya. Wah, mangkuk mana ni? Mangkuk ni kah atau aku yang dimangkukkan ni? Mana? Kan tajam ayatnya tu. Entah apalah maksud dia, tak tahu lah dia geram agaknya. Banyak makan bertimun tak basuh-basuh sendirilah, khusus basuh sendiri ya. Maksud tajam ayat, kita hati-hati sikit. Lagi apa lagi soalan dia? Apakah yang paling dekat? Yang paling dekat sekali apa? Dia tanya pada anak murid dia. Anak murid dia jawab macam-macam lah. Yang paling dekat apa tuan-tuan? Paling dekat, yang paling dekat adalah kematian. Mati. Oh tuan-tuan, benda lain mungkin jauh, tapi yang paling dekat adalah kematian. Mati itu sangat dekat. Bila-bila masa dia boleh datang kepada kita. Kita itu tengok dalam YouTube kan, ustazah tu tengah baca doa, wallahu alam lah doa penutup majlis tu, pasal tak pasti. Tengah berdoa, meninggal dunia di saat berdoa tu. Meninggal dunia di saat berdoa. Di Bandar Baru Bangi kan, yang terbila tu, Ramadan tahun lepas ke 2 tahun lepas, saya tak ingat dah. Dia sujud, meninggal dalam sujud. Oh ya Allah, hebatlah. Kalau dia imam mungkin jadi sedikit kacau sikit lah. Dia meninggal dalam sujud dan dia pula imam. Lama makmum tunggu. Kawan sebelah, lama imam kita ya. Dalam semayang tak ada cakap. Kawan sebelah mujur pun tak cakap. Meninggal tu imam tu. Ya Allah, meninggal dalam amalan soleh. Dia hebatnya. Mati itu paling dekat. Ya tu ustaz, paling dekat lah. Tak percaya, mati itu dekat. Nanti lintas jalan, jangan tengok kiri kanan. Cuba kan? Oh dekat rupanya. Tapi dah meninggal lah, baru tahu dekat. Tuan-tuan, lagi soalan dia, apakah yang paling jauh? Imam Ghazali tanya anak murid dia, yang paling jauh tu apa? Anak muridnya jawab macam-macam lah. Negara tu, negara ni yang disebut. Yang paling jauh, salah. Yang paling jauh adalah masa yang telah lalu. Masa yang telah lalu, walaupun 5 minit tadi, tak boleh kembali balik. Sebab kita dalam hidup, berhati-hatilah kita. Jangan sampai kita buat sesuatu yang terlajak cakap, terlajak keluar keputusan, kerana dia akan memberi kesan pada lepas pada tu. Suami jangan laju sangat sebut pasal talak cerai ni semua, jangan laju sangat. Menyesal tak berkesudahan. Orang perempuan pun sama, kita samalah dalam bab apa pun, mulut jangan laju sangat. Kerana tak boleh nak kembali balik masa yang telah lalu. Kita bayang-bayang balik tuan-tuan, zaman-zaman muda kita dulu, ya Allah. Walau macam mana pun kita dah tak boleh kembali balik dah pada zaman tu. Betul tak? Tak boleh kembali dah. Ambil lah jet paling laju pun tak boleh kembali balik dah. Zaman-zaman kita muda dulu memang, ya Allah, kalau orang perempuan tu usia 20-an itu orang panggil mengancam. Pergi mana-mana orang akan sweet-sweet kan? Sweet piwin, macam-macam bunyi lah. Tarikan kan, mengancam. Dan itu mengancam, jalan saja ramai pengsan. Itu mengancam. Naik umur 30-an, dia panggil macam-macam. Dia cucuk sini, cucuk sana, cucuk macam-macam dia cucuk. Sebab nak bagi nampak macam belasan tahun. Naik umur 40, nak 50, terancam. Masa time tu dah banyak jadi ibu tunggal, ibu tinggal semua dah. Banyak terancam, ini spesies terpaling terancam ni. Naik 70, 80, tak boleh cam. Tak boleh cam lah tu. Tak tahulah macam mana rupa dia tu. Ya Allah, itulah kita manusia. Yalah, muda-muda dulu kalau pelakon lah, oh jadi anak dara kan.
merajuk sana merajuk sini, anak darah comel nampak. Lama-lama sikit pengarah ambil dia jadi watak mak lah. Tak elok dah jadi anak darah buruk lah, nampak. Mak lah elok. Lama-lama pula mak pun dah tak sesuai dah, jadi watak nenek. Pun lepas pada tu watak nenek pun macam tak sesuai. Ada satu watak yang jarang orang nak, watak hantu. Itu sesuai lah, kenapa lain. Itu sebab kita itu peringkat peralihan umur manusia, masa yang telah lalu. Lepas tu orang bijak pandai dia kata apa? Masa kita zaman kecil-kecil dulu, zaman kita kanak-kanak macam adik-adik kita ada tu, kanak-kanak, itu zaman yang ada masa, ada tenaga, tapi tak ada duit. Betul tak? Duit dia tak ada, duit sendiri tak ada, mak bapak bagi. Tapi bila naik usia dewasa, dia ada tenaga, dia ada duit, tapi tak ada masa. Sibuk kan? Berapa banyak kenduri kawan kita tak sempat pergi. Masa tak ada, sibuk kita ni. Kawan nak buat perjumpaan lah ni, macam-macam sibuk. Tapi bila kita meningkat usia, senja makin meningkat ni, waktu tu kita ada duit, kita ada masa, tapi dah tak ada tenaga. Semayang banyak rakaat sikit pun tak boleh dah, bergoyang sana sini dah. Skru longgar semua dah, tak boleh dah. Alangkah beruntungnya kalau di usia muda boleh perbanyakkan amalkan. Kadang-kadang usia muda ini selalu tertipu dengan apa? Muda hanya sekali bro, salah. Muda dua kali. Muda di dunia sekali, muda di akhirat nanti. Tu kena ingat. Pun ada orang kata hidup hanya sekali bro, salah. Hidup dua kali, mati itu sekali. Betul tak? Hidup sekarang di dunia akan menentukan hidup kita di akhirat nanti. Kalau baik di sini, baiklah hidup kita kemudian nanti di akhirat. Oh ya Allah, itu sebab kita nak perbanyakkan amalan kita sebelum Allah Subhanahu Wa Taala ambil nyawa kita. Memang sepanjang hidup kita ni, tambah macam hari ni pula, kita dah nak menuju ke tengah-tengah Ramadan ni. Malam ni malam 15. Masa berlalu begitu cepat. Kan ada manusia akan rasa masa tu lama. Orang yang rasa masa dalam Ramadan ni cepat, siapa? Orang yang banyakkan amalan. Dia akan rasa, sekejap lah. Sekejap dah 15 dah. Pasal dia sibuk. Ada setengah orang rasa lama, pasal dia tak buat apa, tidur macam. Dia tak ada kerja lain, kira tengok jam. 7:30 maghrib, pukul 7 kurma dah di tangan. Lama masa. Kan dua orang yang akan rasa masa tu lama. Yang pertama orang yang dengar ceramah. Sekejap tengok jam. Yang kedua orang yang tunggu nak berbuka. Lama tu. Tunggu memang lah. Cuba nak waktu berbuka baca Quran ke, berdoa ke, sekejap lah rasa masa tu. Hidup dalam sehari tu sibuk kan. Tak ada apa, belum ngadap TV tengok rancangan masak. Apa hidup kan? Betul lah tengah hari tengok rancangan masak. Tak lama kita masak. Aduh. 7:30 kurma dah di tangan, dah tak sabar je masak. Betul lah tuan-tuan kan, ulama cakap kalau kita nak kenal perangai orang, tengok waktu dia lapar. Nampak perangai dia. Orang kalau tengah kenyang, dia boleh berlakon. Pasal dia dah kenyang. Sila makan cik. Bagus, dia pemurah. Memanglah dia dah telan kan tadi. Di dapur banyak dia makan. Cuba dia pun lapar. Nampak perangainya. Orang kalau lapar lah nampak gelojohnya, nampak tak sabarnya. Atau ada orang kalau pemurah, nampak pemurahnya. Bila lapar kan lain yang kita nampak. Tengok lipas pun nampak kurma. Kurma. Lipas tu lapar sangat. Macam-macam lah tuan-tuan, ya Allah. 7:30 malam dah 7 kurma dah di tangan dah. Dia pun harap akan dengar azan surau belakang rumah. Ni tak dengar radio ke tak? Azan surau belakang rumah. Tunggu. Allah malkasum tu wabika amatu. Kau baca doa malkasum makan. Sekali percubaan suara. 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Habis puasa kita lah tuan-tuan. Merujuk sangat. Sebab itu tuan-tuan ya, dalam hal ini marilah kita ambil pedoman Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi adalah manusia yang sangat luar biasa. Nabi pernah berlapar macam kita, tapi Nabi punya lapar lagi dahsyat.
Pernah diriwayatkan Nabi Muhammad SAW 3 hari tidak makan. 3 hari straight tak makan. Itu pun setelah dah berapa bulan dapur Nabi tidak berasak. Ya Allah, Nabi ni tuan-tuan dah tentu lapar. Sebelum itu pun kalau Nabi makan sekalipun sikit, Nabi makan sikit. Berbeza dengan kita, sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Nabi makan sikit. Kalaupun makan sekalipun berbukanya Nabi, kurma itu, kurma, sebelah kurma, sebelah dia, sebelah lagi isteri tercinta. Separuh-separuh, sebiji separuh-separuh. Ya Allah, kita separuh kotak pun biji kita pun. Ya Allah, hai Nabi. Pernah satu ketika Nabi 3 hari tidak makan. Sampailah hari yang ketiga Nabi begitu lapar. Laparnya Nabi sampai dah tak tertahan lagi dah. Mengalir air mata Nabi kerana menahan kelaparan. Nabi punya tangisan tuan-tuan, bukan macam kita. Nabi punya tangisan bergegar arash. Arash Allah bergegar. Hingga kan Allah memerintahkan malaikatnya turun, tanyakan kepada kekasihku itu apa yang dia mahu. Allah Ta'ala tahu, tapi nak jadi ilmu kepada kita kan. Malaikat turun tanya, ya Rasulullah, apa yang Tuan mahu? Bagi tahu, Allah akan perkenankan. Tuan-tuan dengar baik-baik apa yang Nabi sebut. Apa permintaan Nabi, request Nabi apa? Di saat lapar ni, kan? Pegangai orang lapar yang namanya Nabi. Apa kata Nabi? Jangan bagi umat aku lapar. Itu je permintaan aku. Tolong jangan bagi umat aku lapar. Sayangnya Nabi pada kita, di saat lapar, ingat umat. Kalau kita lapar, kita akan ingat kita, perut kita, apa kita selera. Nabi lapar, ingat umat. Yang umat tu pun tak pernah jumpa dia, dia pun tak pernah jumpa kita. Sudah ada cinta lah. Tuan-tuan, saya kira ini cinta paling agung. Mana mungkin seorang manusia boleh mencintai manusia yang belum pernah dia jumpa? Itu mustahil. Mustahil. Tapi bagi seorang Nabi, begitulah hebatnya, dahsyatnya cinta Nabi pada kita. Diingatnya pada kita, walau kita tak pernah bersua muka. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad. Selawat pada Nabi banyak-banyak. Sayang pada Nabi. Orang kalau lapar biasanya dia tak ingat orang. Dia kira dia. Kita cuba tengok orang lapar. Oh, dia tak kira orang. Berebut je tu. Memang manusia ini lemahnya bab makan. Memang. Sebab itu Allah datangkan puasa. Puasa itu nak lenturkan diri kita jadi orang yang beradab sikit. Jangan gopoh sangat. Tuan-tuan tengok ujian pertama Nabi Adam. Allah perintahkan Nabi Adam supaya jangan apa? Jangan dekat pada satu pokok. Yang pada pokok tu ada buah kan? Apa benda tu? Makanlah tu. Allah Ta'ala tahu dah, manusia ini dia punya lemah makan. Bak makan tu dulu. Kita pun sama. Jom ada ceramah malam ni. Ada makan? Soru. Siapa dah? Amal. Ada makan? Dia tanya tu dulu. No, bukan tak boleh makan. Jangan makan menyebabkan kita ni perangai tu buruk sangat. Bergebuk macam budak kadang tu. Ya Allah. Betul tuan. Tengok kadang-kadang kita ada setengah bapa tu, ya Allah, berdebuk sungguh dengan anak-anak ada. Time berbuka tu, beli dah lah macam-macam susun atas meja penuh makanan saja. Tu pun kita tak boleh lawan Madinah lah.
Madinah punya hidangan 14 km. 14 km tu makanan saja. Kalau tersepak, tersadung, itu semua makanan tau. Tak apalah, nak dihidang pada 300,000 jemaah. Ini 3 orang dalam rumah tu tak ada siapa dah. Tapi ya Allah, yang bapa tu pun punya kedekut dengan anak-anak. Tahulah dia lapar pun, dia pesankan pada anak ni, Murtabak jangan ambil bapak punya bom main je tadi kan. Bapak punya Roti John pun jangan, kalau nak tu biskut Mary ada, jangan. Kuih Melaka pun jangan, kau nak pergi Sembilan tu sebelah. Air 1 jam ni bapak punya tau ni, letih, bergaduh yang panjang. Jangan. Kau nak tahu basuh tangan ada. Teruk sangat. Itu semua nafsu tu, tahu tak? Time sebelum berbuka memang semua nak. Semua nak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca doa, makan. Macam-macam rupa. Gula sawa, paus terdampar, semua ada. Mula bagi tahu anak lo, ambil ayam gurau je tadi, takkan beti. Ambil. Roti John tu habiskan. Membazir amalan syaitan. Tadi tak syaitan ni. Apa punya ayah, itulah dia. Berdeput sangat kan. Makan ini boleh nampak kan orang itu macam mana perangai dia. Itu sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi sendiri dalam tempoh 1 hari, kita kadang-kadang kita nak tengok macam mana Nabi mengatur waktu, masa dalam kehidupan Nabi. Nabi ada masa-masa yang Nabi bahagikan. Antaranya apa? Antaranya ulama bahagikan, Nabi bahagikan masa kepada 5 bahagian masa. Yang pertamanya, Nabi bahagikan masa untuk nombor 1, apa dia? Solat, munajat dan zikir. Itu Nabi kan bahagikan masa. 1 untuk apa? Solat, munajat dan juga zikir. Ini Nabi bahagikan. Sebab tu kita ni tuan-tuan, dalam Ramadan ni bagus. Apa yang kita buat dalam Ramadan ni, yang ni lah yang Allah nak kita buat pada bulan lain. Apa dia? Bangun awal pagi, solat subuh jamaah, makan berjamaah, bersedekah, baca Quran, bangun solat malam. Yang ni Allah nak ni. Ramadan ni dia punya praktis. Lepas Ramadan, buat. Tak ada dah. Tak nampak lah kan? Quran tu tunggu Ramadan tahun depan lah. Letak pun tinggi. Kalau nak ambil pakai tangga, sekali ambil. Itu namanya suci dalam debu. Oh ya Allah, Nabi bahagikan masa solat, munajat, zikir. Itu Nabi. Sebab itu saya cadang pada tuan-tuan semua, tak kisahlah lepas pada ni kita habis saja Ramadan, ada saja kuliah-kuliah yang dianjurkan pihak surau kita, datang. Mau kita beramai, kata PUU. Mari kita meramaikan matani surau kita ini. Majlis ilmu datang. Saya minta maaf tuan-tuan ya, saya tengok bila majlis ilmu kurang dapat sambutan, kesan dia apa dia? Kita nampak dalam masyarakat kita kurangnya orang berilmu. Bila kurangnya orang berilmu, kita boleh nampaklah amalan itu jadi mengarut, atau tak, kalau tak mengarut pun dia jadi apa dah? Dia jadi tak ada panduan. Macam-macam lah tuan-tuan, saya tengok kadang-kadang dalam masyarakat kita ini. Bermula daripada ni takbiratul ihram. Macam-macam skill kita boleh nampak kan? Takbiratul ihram. Ada orang Allahu Akbar, ada orang tinggi sikit Allahu Akbar, ada orang macam nak terbang. Wah, ya, itu helang punya gaya. Tak tahu lah macam-macam. Ada yang begitu rapat sekali dengan telinganya ni. Lepas tu masa nak dakap je tangan tu, nak kiam tu, sikit lagi mau cekik. Mana belajar ni? Sebab saya ikut-ikut orang je. Tak boleh, kena ada ilmu. Mana satu betul? Ada satu masjid tu bergaduh tuan-tuan ni. Kes mana-mana yang betul ni? 1, 2, 3. Mana? Tuan-tuan buat selama ni macam mana? Yang mana satu? 1, 2, 3. Mana? 3. Lepas tu sini pula bergaduh kan? Astaghfirullahaladzim.
Yang mana? Yang mana? Tiga. Anda pasti? Tiga tu. Yang tak betul, yang tak semayang tu. Yang tu patut dirisaukan. Ni kau terbang ke mana pun dia semayang. Semayang. Cuma skill lah macam-macam. Saya tak kata salah, tak salah. Sunnah hai'ah. Tapi janganlah tangan tu sunnah hai'ah. Yang pentingnya takbiratul ihram tu yang sebut tu, itunya. Cuma paling dekat dengan pandangan Imam Asy-Syafi'i adalah sama aras dengan cuping telinga. Itu saja. Sama aras cuping telinga sama. Habis itu Ustaz, selama ni saya buat tangan macam ni boleh? Tak boleh. Syaratnya cuping dia panjang. Jadi Penggelebih cuping sama-sama kaya sama. Dan jadi itulah kalau kita ada ilmu, kita tak pening ya. Itu takbiratul ihram. Sama macam tahiyat pun. Tahiyat pun macam-macam skill lah saya tengok. Ada orang sekali angkat. Ada orang baru kali-kali. Ada kadang dia tulis. Ditulis je tu. Tak tahu apa ditulisnya. Alif lam lam ha Allah. Alif lam ya alif sin Ilyas. Wah, fanatik betul. Aduh. Salah ke? Saya tak cakap salah Pada saya pergi belajar, tuntut ilmu, panggil guru, mengajar tentang solat, baru kita faham kenapa kita buat gini dan masa bila nak angkat. Kita yang mazhab Syafi'i, masa bila angkat jari ni? At-tahiyah angkat dah. Awal sangat. Masa bila? Asyhadu an la ilaha illallah. Baru angkat. Illallah baru angkat. Dia macam ikrar. Kan ikrar kan angkat tangan kan, bahawasanya saya, itu kan, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Itulah maknanya. Kenapa kita buat itu? Macam ikrar kita. Seni semak dalam hati tu. Yang orang buat macam ni saya tak kata salah, cuma belajar dulu. Kenapa buat begitu? Saya tengok Tok Arab buat, kira Tok Arab. Jangan kira Tok Arab, mesti ada ilmu lah kenapa buat. Kita semayang. Sekali pagi tu imam terlupa baca kunut. Kunut tak baca. Apa patut makmum belakang buat? Makmum belakang buat apa? Pasal dia sunat kan. Jadi makmum belakang patut buat apa? Itu sebab yang duduk belakang imam pun bukan calang-calang tu. Apa-apa yang kalau ada kurang ke kat mana-mana imam, yang belakang mesti tegur. Tegur. Ni kadang kalau imam tak kenal kat mana, subhanallah. Okey. Ni ada setengah tu kadang, ya Allah, dia tak tahu apa nak buat. Lama dia tak tahu apa nak buat. Kalau kunut tak baca sekalipun, kalau imam terlupa, kalau kita nak tegur sekalipun, kita sebut apa? Subhanallah. Supaya nanti ingat kat dia, nanti dia akan sujud sahwi. Sekarang ni sahwi pun dia tak buat. Sah atau tidak subuh kita pagi tu? Ya ke? Jangan tuan-tuan. Ini khilaf ni. Kunut tak baca, sahwi pun tak buat. Sah atau tidak solat pagi tu? Tidak sah. Bagi yang tak semayang subuh. Kalau kita ada ilmu, kita tenang, kita tak menggelabah. Ni lagi imam pula, Imam Arab kalau macam yang Mekah, dia tak baca kunut. Kita menggelabah pula. Kita pun bisik kat Imam Arab tu, kunut. Apa buat malu orang Malaysia? Kunut tak tu. Lepas tu kunut pun tu Arab tu tak baca, sahwi pun tak buat. Sahwi. Mana punya sekolah lah, ya Allah. Itu sebab Nabi bahagikan masa yang pertamanya solat, munajat, zikir. Zikir itu termasuklah menuntut ilmu. Mesti kena belajar tuan-tuan. Macam kita berpuasa ini, mesti kena ada ilmu, baru syok kita puasa. Anak-anak kita tanya, apa hari kita ni? Kita ni kena puasa ni pasal apa wah ya? Sibuk-sibuk nak puasa, makan punya banyak, tak makan. Apa hari pun kita ni puasa tu sebab Ustaz kau tak cakap apa-apa. Dia tanya nak balik. Adalah cakap, tapi ikutlah ayah jawapan dia lain.
Dia macam ni, kita ni puasa sebab baru kita rasa macam mana orang susah rasa. Jawapan tu betul tak? Betul tak? Betul tapi tak tepat. Kalau puasa sebab nak rasa macam mana orang susah rasa, habis orang susah puasa rasa apa? Rasa kaya. Oh, macam ni orang kaya rasa. Sebab puasa ini orang kaya ke orang susah semua puasa. Jawapannya ialah puasa. Sebab tu kena ada ilmu yang apa tu pun. Puasa mesti kena ada ilmu. Kita puasa sebab mendidik nafsu supaya bersyukur dan bersabar. Waktu dapat nikmat, syukur. Waktu rasa perih, pedih, letih, sabar. Kan cantik tu. Macam kita sahur, mesti ada ilmu tentang sahur. Ada orang sahur 12 tengah malam tu bukan sahur, makan malam. Dia kurang-kurang 50 ayat Quran kan sebelum masuk waktu subuhnya tu. Ataupun kita sebelum subuh tu lah. Kalau kita sekarang pukul 4:30 lah kan bangun kan, 4:30 bangun, bangunlah, bangun kita apa? Sahur. Kalau sunnah Nabi betul-betul sahur itu kurma apa? Dia ada jenis dia, bukan sebarang-sebarang kurma. Apa? Yusuf kayu. Ada kurma dia. Kan? Kalau yang pagi-pagi dia panggil sebagai tamar. Kurma tamar. Apa tamar? Tamar itu kurma kering. Kurma yang kering. Buka puasa dengan kurma rutab. Rutab. Kurma basah. Kita basah kering semuanya kurma. Betul kan? Arab dia lain. Kalau yang jenis macam muda tu, yang kurma muda tu, kalau kita dibuat jeruk lah, itu balah. Lain dia lain betul tu, lain dah nama-nama dia lain. Kita wal kurma. Pergi kedai Arab wal kurma pening tu Arab tu. Memang tak nak jumpa. Kan? Kita ada ilmu, kita jalani ibadah puasa pun seronok. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Nabi bersabda, umat aku sentiasa dalam kebaikan selama mana mereka melambatkan sahur dan mensegerakan berbuka. Itu bagus ni tuan-tuan. Tengok waktu berbuka itu yang paling cepat Allah sayang tu. Masuk waktu buka terus, Allah suruh cepat-cepat tu, Allah sayang kita tu. Kalau Allah seksa suruh lambat lagi, dah. Allah sayang pada kita, dia suruh cepat. Bukanlah pukul 3 dah masuk waktu tu, masa je lah. Itu pun ada orang kadang, ya Allah buat pandai. Itu masalahnya tu. Ada satu masjid tu saya pergi, saya hari tu dah buat dah satu hari, daripada pagi sampai tengah hari program banyak dah. Yalah kita puasa kan, seteguk air pun tak minum lah. Ceramah memanglah, yang duduk dengar okey lah. Ustaz luar perasaan apa? Tak ada lah nak beritahu betapa dahsyatnya cerita saya sejak hari ni. Sampai petang tu majlis berbuka dan tazkirah ringkas lepas maghrib. Jadi saya pun sampai-sampai masjid tu, tengok pengerusi masjid dia tengah duk bagi ucapan. Ucapan lah, kata dia buat kutipan lah, Palestin lah, semua ucapan semualah. Saya masuk saja dia pun nampak saya. Dia kata, okey, mengumumkan Ustaz Ilyas kita sampai, semua tengok. Okey lah, tak apalah. Duduk, saya pun duduk dalam majlis tu. Sekali orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang pengurusi ni pun dah masuk waktu dah tuan-tuan. Marilah kita sama-sama baca doa lah ya. Al-Fatihah. Saya yang duduk di bawah Al-Fatihah, buat apa lagi baca doa lah. Betul? Baca doa tu pula. Tapi saya ingat mungkin dia starting Fatihah dulu, lepas tu doa berbuka dulu lah. Fatihah okey lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okeylah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu. Oh, itu doa arwah. Doa untuk arwah-arwah tu nampak kaya. Kan nanti lagi lambat ada juga yang arwah. Tonton tak? Time tu memang best. Hidangan dia time tu kambing. Kambing tonton tahu. Kambing memang duduk cantiknya depan kita. Nasi hujan panas, ribut semua ni. Ya Allah tuan-tuan, kalau dah doa panjang macam tu, memang tak ada khusyuknya dah time tu. Perut dah kurang dah. Mata tuan-tuan saya pun tengok kambing tu.
Pumping tu pun seolah-olah mari. Mari. Jangan tunggu lagi. Saya ingat mata saya saja. Rupanya jemaah lain semua tengok kami juga. Dah maknanya dah tak khusyuk dah. Tak payahlah lama-lama. Lama pula tu. Yang syoknya imam ayat pengurusi tu pula sampai Rabbana atina fid dunya hasanah. Oh, semua tegak. Kan Rabbana atina itu kan petanda doa akan tamat. Tapi yang disangkanya tamat belum tentu. Ataupun permulaan berdoa lain pula, tak tahulah. Tapi betul-betul lah. Wa qina azabannar. Amin. Semua amin. Oh, macam betul-betul menang tu. Mesti dua tak? Okeylah tuan-tuan ya, nanti dulu kita saya kira sekarang ni kita minum air kosong dengan kurma dululah. Kita ambil sunnah Nabi pun buka puasa air kosong dengan kurma. Ya, lepas maghrib baru kita makan, baru selesa sikit makan, boleh makan lama kan? Boleh semua ya? Kata yang saya pula ustaz, boleh tak? Boleh. Bolehlah, cuma aku tak datang lah depan ni. Aduh, tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan, saya ingat lagi time makan kurma tu. Ya Allah, ada yang makan nak dekat sekotak makan hanya geram. Tak dapat kami kurma pun jadilah. Makan punya geram. Lepas tu pula yang syok mesti kata ustaz ada semayang tak? Dah ustaz. Imam boleh. Memang saya nak jadi imam. Saya paling pendek ayat kita baca. Kita faham perasaan jemaah. Lepas Fatihah, qul huwallahu ahad. Saya kira yang belakang mesti yes. Ini kalau imam Baqarah memang kita balik dulu. Lama sangat dan berusia doa panjang, imam pun baca panjang. Qul huwallah, ini sudah bagus ya. Aduh tuan-tuan sekalian ya. Nah itulah, patutlah hari Ustaz pada kita segera akan berbuka. Pasal orang kalau lapar dia tak boleh lama dah, tak boleh. Semayang pun jadi tak khusyuk dah, doa pun dia tak boleh tumpu dah. Itu sebab dia. Itu Nabi dah pesan dah. Yang kedua, Nabi bahagikan masa untuk bermuhasabah diri. Ya, Nabi banyak bermuhasabah diri. Duduk merenung akan kekurangan diri kita, banyak kurang diri kita. Amalkanlah banyak tuan-tuan ya. Antara yang selalu munajat kita dengar, Ilahi las tulil firdausi ahla. Sambung. Alhamdulillah. Kalau nampak gerak mulut tu, okeylah. Masa nampak ada waswis termasuk ayat lain tuan-tuan. Banyak kan kita ni banyak buat dosa tuan-tuan. Tuan-tuan, kita tak boleh mendabik dada. Aku mana ada dosa lah. Ini orang surau tak, mana ada dosa. Halo, jangan. Dari pagi sampai sekarang siapa boleh jamin, boleh angkat tangan dia tak ada dosa? Mana ada, semua orang ada dosa apa? Lelaki ada dosanya, wanita ada dosanya. Lelaki biasanya maksiat mata, betul tak? Maksiat mata. Pergi ke bazar, semua ada. Peha ayam, peha orang. Mau tengok tak mau tengok saja. Yang perempuan maksiat mulut. Maksiat mulut, laju mulut tu. Macam-macam dia cakapnya tu. Ya, aku kena jaga. Banyakkan istighfar. Satu saya nak pesan tuan-tuan ya. Tuan-tuan kalau istighfar pun biar betul. Selalu saya dengar ya. Tuan-tuan buat istighfar sikit saya nak dengar. Kadang-kadang dekat radio pun saya dengar bunyi macam tu. Ada yang nak dibetulkan. Tuan-tuan cuba istighfar sikit sama-sama. Astaghfirullahaladzim. Sambung. Kalau ikut Syekh Badaruddin Mufti kita, kalau tadi tu tak sempurna. Tak boleh kita berhenti dekat illa. Tergantung ayat. Astaghfirullahalazim. Okey. Alladzi la ilaha illa. Tergantung ayat. Sepatutnya kalau nak berhenti sekalipun nafas tak cukup,
Tadi makan banyak kan jadi oksigen kurang. Alladzi la ilaha illahu. Maksudnya apa? Tuan juga kan? Aku mohon ampun kepada Allah. Aku memohon ampun kepadamu. Yang mana Tuhan Allah Taala, tidak ada Tuhan yang lain apa? Tidak ada Tuhan melainkan. Kalau tuan-tuan berhenti setakat illa, maknanya apa? Tidak ada Tuhan melainkan. Kenapa berhenti? Kalau illahu huwal, okey, melainkan dia, okey lah. Dia Allah tu. Lepas ni kita faham ya. Kalau lagi bagus, nafas panjang, dia astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okey. Jangan illa berhenti kat situ, gantung. Kalau orang belajar nahwu, belajar tata bahasa Arab, kat situ ada kurangnya kat situ tuan ya. Besar Syekh Badruddin mufti kita ya. Yang ketiganya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahagikan masa yang ketiga berfikir tentang kebesaran kekuasaan Allah. Banyak di sekeliling kita kekuasaan Allah yang boleh kita nilai, yang boleh kita tengok. Kejadian Allah Taala banyak, hatta binatang-binatang di sekeliling kita, semuanya kebesaran Allah. Ramadan ini, ini bulan yang sangat melambangkan kebesaran Allah. Ramadan digelar sebagai Sayyidul Syuhur, raja segala bulan. Betul tak? Ramadan ini raja segala bulan. Kenapa raja? Memang kalau logiknya dia nak datang, raja kena umum. Betul tak? Raja, yang raja Ramadan ni nak datang, kau nyimpan orang besar, raja-raja kena umum. Punya hebatnya Ramadan ni. Habis tu ada orang kata, Syawal pun hebat juga, dah umum raya. No, Syawal tumpang kehebatan Ramadan. Pasal nak umum Ramadan nak pergi. Bukan Syawal nak datang, Ramadan nak pergi dah.